الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. أما بعد. Alhamdulillah, kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ini dapat sama-sama kita menyambung pelajaran kita dalam memahami ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita mulakan daripada surah Az-Zukhruf. Surah Az-Zukhruf yang mana surah ini merupakan surah yang berada selepas daripada surah Asy-Syura yang kita tamat mempelajarinya pada minggu lepas. Surah ini merupakan surah yang ke-43, berada di juzuk yang ke-25. Surah yang ke-43 daripada 114 surah. Baik, dan surah ini mempunyai sebanyak 89 ayat dan merupakan surah Makkiyah. Surah Makkiyah ni maknanya surah yang diturunkan oleh Allah sebelum peristiwa hijrah, dan dinamakan surah ini dengan nama surah Az-Zukhruf kerana Az-Zukhruf ni makna dia adalah perhiasan. Nama makna perhiasan. Jadi ayat ini banyak menceritakan tentang sebahagian daripada kecantikan-kecantikan kehidupan dunia dan kenikmatan-kenikmatan dunia. Jadi dia kata Dr. Wahab Az-Zuhaili, summiyat hadhihi suratu surat Az-Zukhruf lishtimaliha ala wasfi ba'di madhahiril hayatid dunya wa mata'iha alfani wa huwa Az-Zukhruf. Maksud dia dinamakan surah Az-Zukhruf kerana surah ini mengandungi sebutan ciri-ciri tentang kehidupan dan kenikmatan dunia yang bersifat fana. Dan kenikmatan dunia bersifat fana inilah dinamakan sebagai Az-Zukhruf. Baik. Dan ada dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut walibuyutihim abwaban wa surura wa alaihim yattaki'un wa zukhrufa. Ada perkataan zukhruf dalam ayat ni. Jadi itulah sebab dinamakan dengan nama Az-Zukhruf, dengan makna perhiasan dunia. Dan surah ini dipanggil juga Al-Hawamim, iaitu surah yang dimulakan dengan perkataan Hamim. Dalam Quran ada sebanyak 7 surah. Ada sebanyak 7 surah yang dimulakan dengan perkataan Hamim. Yang pertama surah Ghafir. Yang kedua surah Fussilat. Yang ketiga surah Asy-Syura. Yang keempat surah Az-Zukhruf. Yang kelima surah Ad-Dukhan. Yang keenam surah Al-Jathiyah. Dan yang ketujuh surah Al-Ahqaf. Ini adalah 7 surah Makkiyah yang bermula dengan perkataan Hamim, iaitu gabungan 2 huruf, huruf Ha dan huruf Mim. Dan surah Al-Hawamim ni, alim ulama kita menyatakan ada beberapa persamaan, ciri-ciri persamaan. Iaitu surah-surah yang bermula dengan Hamim ni ada ciri persamaan dia. Ciri persamaan pertama ialah Jami'ul Hawamim suwarun Makkiyah. Semua surah yang dimulakan dengan perkataan Hamim, 7 surah ni adalah surah Makkiyah. Surah yang diturunkan sebelum peristiwa hijrah. Yang kedua, ciri persamaan yang kedua ialah ayat yang mengiringi selepas daripada perkataan Hamim, semuanya adalah disebut al-ayatut taliyah li kalimati Hamim fi jami'is suwar tahaddathat an qimatil Quran. Semua ayat yang datang selepas perkataan Hamim tu, semuanya cerita tentang kehebatan dan keagungan Quran. Semuanya, semua. 7 surah ni, lepas disebut Hamim, akan datang selepas tu cerita tentang Quran. Contoh dalam surah Ghafir, Allah Ta'ala berfirman, Hamim tanzilul kitabi minallahil azizil alim. Maksud tu surah Ghafir. Selepas Hamim, Allah Ta'ala sebut, tanzilul kitab, diturunkan Al-Quran daripada Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana, maha mengetahui. Surah Fussilat, Hamim tanzilun minar rahmanir rahim kitabun fussilat ayatuhu. Tu surah Fussilat mula dengan Hamim tanzilun,
turunnya Quran daripada Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kitabun fussilat, kitab ini adalah kitab yang menjelaskan, baik, yang kemas, yang kukuh, baik. Itu surah Fussilat. Surah Syura pula. Hamim, Ain, Sin, Qaf. Kemudian, kadzalika yuhi ilaika wa ilal ladzina min qablika Allah al-Aziz al-Hakim. Begitulah kami wahyukan, begitulah diwahyukan kepada kamu sebagaimana diwahyukan kepada nabi-nabi sebelum ini yang datang oleh Allah Ta'ala yang maha perkasa. Maknanya cerita wahyu. Wahyu itu Quran lah. Kemudian surah Az-Zukhruf pun sama. Hamim wal kitabil mubin. Cerita kitab Quran. Surah Ad-Dukhan. Hamim wal kitabil mubin. Cerita Quran. Al-Jathiyah. Hamim tanzilul kitab. Cerita Quran. Ahqaf. Hamim tanzil kitab, maknanya perkataan yang datang selepas perkataan Hamim dalam ketujuh-tujuh surah ini semuanya menceritakan tentang qimatul Quran, ketinggian dan kehebatan keagungan Al-Quran. Itu apa nama ciri-ciri kesamaan dalam surah yang bermula dengan Hamim. Seterusnya tema surah Al-Hamim ataupun cerita-cerita dalam surah Al-Hamim disebut zakarat al-hawamim khuturat al-furqah wa rakkazat 'ala ad-da'wah ila al-wahdah. Kesemua surah yang dimulakan dengan Hamim ini menceritakan tentang bahayanya perpecahan. Ada dalam tu cerita tentang perpecahan. Bahayanya perpecahan, jangan duk bergaduh. Setiap surah tu ada cerita tentang perpecahan dan surah ini merakkazat, memfokuskan supaya manusia ini hidup dalam keadaan wahdah, dalam keadaan bersatu. Okey, seterusnya surah ini juga, ketujuh-tujuh surah Hamim ini juga menceritakan, pasti ada dalamnya cerita tentang Musa dan Bani Israel. Dan yang kelima, surah Hamim ada juga menceritakan tentang keperluan untuk manusia sentiasa memohon ampun dan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini antara kesamaan di antara surah-surah yang bermula dengan surah Hamim. Baik, kita mula. Bermula pada ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Wal kitabil mubin. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Wa innahu fi ummil kitabi ladaina la'aliyyun hakim. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم. Ayat pertama Hamim. Hamim ni Allah Ta'ala a'lamu bimuradihi. Allah Ta'ala sahaja yang tahu tentang maksud dan kehendak daripada perkataan Hamim. Allah je tahu. Kita tak boleh nak terjemah. Allah sahaja yang maha mengetahui. Cuma kata Sayyid Tantawi kata hadhihi al-huruf allati uftutihat biha ba'du as-suwar yaghlibu 'ala adh-dhann annahu ji'a biha litanbih ila i'jazil Quran. Dia kata mana-mana surah yang dimulakan dengan huruf muqatta'ah, sama ada Hamim ke Yasin ke Alif Lam Mim ke Alif Lam Mim Ra ke, dia ada yang satu huruf contoh Qaf, ada yang dua huruf contoh Hamim, Yasin, Taha, ada yang tiga huruf Alif Lam Mim, ada yang empat huruf Alif Lam Mim Sad, lagi Alif Lam Mim Ra, ada yang lima huruf Kaf Ha Ya Ain Sad Hamim Ain Sin Qaf. Itu semua dimulakan muqaddimah terhadap surah-surah ni, kata dia Ji alit tanbih. Ji alit tanbih dibawa datang untuk tanbih, untuk buka fokus. Tanbih maknanya Hamim, orang Arab apa dia? Tak faham jadi dia terkejut, tanbih. Nak bagi supaya dia ni ada apa? Tanbih.
Tanbih dengan makna bawa tarik perhatian. Tu tanbih. Untuk menarik perhatian ila i'jazil Quran, bahawasanya Quran ini merupakan satu mukjizat. Jadi mula dengan alif lam mim. Orang apa hal ni? Cakap huruf ni. Apa hal ni? Jadi ada semangat nak dengar ayat selepas tu. Kerana tanbih ila i'jazil Quran. Kemudian lepas dia cerita tentang Hamim, Allah Ta'ala tarik perhatian. Ini ikut pandangan Sayyid Tantawi lah dalam kitab beliau ni. Dalam kitab beliau, kitab tafsir beliau, yang mana Sayyid Tantawi ini merupakan bekas rektor Universiti Al-Azhar. Orang hebatlah. Baik. Syekhul Azhar dulu. Baik. Wal kitabil mubin. Ayat seterusnya. Dan demi Alkitab, iaitu Quran, al-mubin, yang jelas. Al-kitabil mubin, yang jelas. Baik. Okey, baik. Demi Al-Quran, kitab. Jadi Quran di sini Allah Ta'ala istilah dengan nama kitab. Kata Salman Audah, Syekh Salman Audah, saya dengar ceramah dia tadi. Dia kata Alkitab ni pada zaman tu, Quran tak jadi kitab sebiji lagu ni lagi dia tu. Tak jadi lagi, tapi Allah dah bagi tahu dah. Dia tu satu kitab. Yang mana sekarang kita nampak dah dia satu kitab. Pada zaman tu belum lagi satu kitab. Tak tertulis sebagaimana satu kitab yang wujud pada zaman Mashaf Uthmani tu, pada zaman Sayyidina Uthman. Tapi Allah Ta'ala dah bagi tahu dah, Quran ini merupakan satu kitab. Satu kitab al-mubin, yang jelas. Kita tengok apakah yang disebut yang bermakna yang menjelaskan, yang jelas ni. Maksud yang jelas ni, al-muzhir tariqal huda wa ma yahtaju ilaihi minasy syariah. Maksud al-mubin ialah Quran yang menzahirkan ataupun menjelaskan jalan hidayah dan apa-apa yang diperlukan daripada hukum hakam. Ini kata Al-Jalalain. Jalalain. Kata pengarang kitab Jalalain, Jalaluddin Al-Mahalli dengan Jalaluddin As-Suyuti, maksud Al-Mubin ialah pemberi penjelasan terhadap jalan nak dapat hidayah. Jadi siapa-siapa nak dapat hidayah, dia kena tengok Quran lah. Dia kena cari jalan Quran. Itu kata siapa? Kata dua orang yang bernama Jalaluddin dalam tafsir Al-Jalalain. Adapun Ibnu Abbas. Ibnu Abbas pula, beliau mengatakan maksud wal kitabil mubin ialah al-mubin. Al-mubin di sini dengan makna al-mubayyinu bil halal ataupun al-mubin bil halal wal haram wal nahyi wal amri. Dengan makna Quran yang menjelaskan apa yang halal, apa yang haram, apa larangan, apa arahan. Jadi Allah Ta'ala bersumpah. Bersumpah dengan Al-Quran yang jelas. Maknanya, Quran sudah sampai kepada kita. Kita nak ikut ke, tak nak ikut ke. Tapi yang penting Quran dah bagi tahu jelas dah. Kalau kita ikut, syurga. Kalau kita tak ikut, tak bahagia. Neraka. Na'udzubillah min zalik. Kemudian, bila Allah Ta'ala bersumpah, wal kitabil mubin, demi kitab yang jelas, bila Allah Ta'ala bersumpah, bila ada bentuk sumpah, pasti ada jawab sumpah. Dia panggil jawabul qasam. Sebagaimana saya lah kalau saya bersumpah, wallahi. Bila saya kata bersumpah, wallahi, mesti ada benda saya nak bagi tahu. Mesti ada satu statement yang saya nak bagi tahu. Wallahi, demi Allah, sesungguhnya aku ni orang Kelantan. Maknanya ada statement nak bagi tahu. Sama juga bila Allah bersumpah, wal kitabil mubin, demi Quran yang jelas, yang terang hukum hakamnya, maka Allah Ta'ala buat satu statement. Statementnya apa? Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Inna, sesungguhnya kami, ja'alnahu, jadikan ia. Hu tu ia. Ia tu apa? Ia tu kitab. Allah Ta'ala bersumpah dengan kitab tadi kan? Demi kitab yang jelas. Inna, sesungguhnya kami, yang Allah Ta'ala, ja'alnahu, jadikan kitab itu Qur'anan, iaitu Quran Arabiyan, dalam bahasa Arab. Baik, kata Syekh Muhammad Quraish Shihab, seorang penulis tafsir daripada Indonesia. Dia kata Qur'anan ini adalah kata terbitan daripada kata kerja nama dia qara'a. Kata kerja qara'a dengan makna telah baca. Yaqra'u, sedang baca.
Kalau Qur'anan, maksud dia pembacaan. Satu makna bahasa. Dan juga satu lagi, kata terbitan daripada kata kerja qara'a juga, qira'ah. Jadi, kita boleh cakap, qara'a yaqra'u qira'atan wa qur'anan. Maknanya qira'ah pun maksud pembacaan, Quran pun maksud pembacaan. Dua-dua dengan makna pembacaan. Jadi kalau kita terjemah di sini, sesungguhnya kami jadikan kitab Quran yang diturunkan itu, yang jelas itu sebagai satu bentuk pembacaan. Itu tafsiran dari segi bahasa. Kata Syekh Quraish Shihab kata, beza antara qira'ah dengan Qur'anan, dua-dua perkataan dengan makna pembacaan. Kalau qira'ah makna pembacaan, tapi kalau Quran maknanya pembacaan yang sempurna. Pembacaan ada unsur kesempurnaan. Sebab tu dia guna perkataan Quran, bukan perkataan qira'ah. Dia tak kata inna ja'alnahu qira'atan. Tak. Jadi inna ja'alnahu Qur'anan. Maknanya bacaan yang sempurna. Itu dari segi makna bahasa sebiji-sebiji. Tapi dari segi makna Qur'anan di sini, iaitu Al-Quran itulah. Kami turunkan kitab itu sebagai sebuah Quran, yang mana sifat Quran di sini ialah Arabiyyah. Sifat Quran di sini adalah Quran yang bilughatil Arab, dengan bahasa Arab. Quranan Arabiyyah. Diturunkan Quran dengan bahasa Arab. Baik. Okey. Kenapa? La'allakum ta'qilun. Moga-moga kamu ta'qilun, kamu berakal. Apa maksud berakal di sini? Apa maksud berakal, ta'qilun di sini? Kata Ibnu Abbas, la'allakum ta'qilun. Ibnu Abbas mengatakan, likai ta'lamu ma fil Quran, supaya kamu tahu. Sebahagian ulama tafsir kata, likai tafhamu, supaya kamu faham. Makna ta'qilun di sini berasal perkataan aqala, makna berakal. Tapi maknanya supaya kamu mengerti. Tafsiran yang diterjemahkan oleh Prof. Buya Hamka, dia kata, sesungguhnya kami telah menjadikannya Al-Quran bahasa Arab supaya kamu mengerti. La'allakum ta'qilun, supaya kamu mengerti. Sebab apa? Sebab bahasa Arab ni, Quran ni pada awalnya diturunkan kepada bangsa Arab yang ummi, maka kena guna bahasa Arab supaya orang Arab tu mudah faham kehendak Al-Quran ini. Baik. Wa innahu fi ummil kitab. Wa innahu, sesungguhnya ia. Sesungguhnya apa? Quran ini. Fi ummil kitab, berada di ibu kitab. Apa maksud ummul kitab? Sesungguhnya Quran ini bermaksud ummul kitab tu, yakni al-lawhil mahfuz. Luh mahfuz. Quran ini berada di luh mahfuz. Ladaina, di sisi kami. La'aliyyun hakim. Amat mulia, amat tinggi, hakim, amat jelas dan penuh hikmat menjelaskan tentang halal dan haram, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi nak cerita kat sini, Quran ni suatu benda yang amat mulia, berada di Lauh Mahfuz. Kenapa Ummul Kitab diterjemah sebagai Lauh Mahfuz? Sebab apa? Sebab dalam surah Al-Buruj Allah Taala sebut, bal huwa Quranum Majid fi lauhim mahfuz. Itu mana surah Al-Buruj mentafsirkan ayat ni. Quran ini berada di Lauh Mahfuz. Dan kita belajar kan? Kita belajar dalam ilmu ulumul Quran. Quran ini berada di Lauh Mahfuz, kemudian turun ke langit dunia Baitul Izzah pada malam Lailatul Qadar, kemudian diambil oleh Jibril daripada Baitul Izzah langit dunia, diambil oleh Jibril selama 23 tahun untuk diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan arahan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nak bagi tahu Quran ini satu benda yang amat mulia. Sifat Quran di sini aliyun. Aliyun ni tinggi, amat tinggi. Jadi oleh kerana itu, kalau kita tengok apa-apa yang berkait dengan Quran pasti ada kemuliaan. Apa-apa yang berkait dengan Quran. Oleh kerana Quran diturunkan dengan bahasa Arab, maka bahasa Arab menjadi bahasa yang paling mulia. Oleh kerana Quran diturunkan di Mekah dan Madinah, maka menjadilah Mekah dan Madinah itu sebagai tempat yang paling mulia, tempat yang paling suci. Oleh kerana Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan, maka jadilah bulan Ramadan bulan yang paling mulia. Oleh kerana Quran diturunkan pada malam Qadar, maka jadilah Lailatul Qadar malam yang paling mulia. Sebab itulah kalau kita tengok dalam hadis Nabi kan, riwayat Muslim.
Orang yang paling layak untuk jadi imam, siapa dia? Ya ummul qauma. Dalam hadis riwayat Muslim. Ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Orang yang paling layak jadi imam ialah orang yang paling qari. Wa in kanu sawa'an fil qira'ah fa'a'lamuhum bis sunnah. Nabi kata, orang yang paling layak jadi imam kepada satu kaum ialah orang yang paling qari, paling tepat baca Quran, paling hebat baca Quran. Wa in kanu fil qira'ati sawa'a. Andai katalah mereka ni sama je, bacaan sama je Quran, sama pandai baca Quran, sama tahu hukum hakam tajwid, sama tahu qiraat dan sebagainya, maka pilihlah a'lamuhum bis sunnah, yang paling alim tentang sunnah Nabi SAW. Maknanya Quran. Oleh kerana itu, siapa-siapa, barang siapa yang ingin untuk menjadi mulia, hendaklah dia kaitkan diri dia dengan Quran. Barulah ada kemuliaan. Sebab kalau ada kaitan dengan Quran, insya-Allah mulialah dia. Jadi kalau kita nak supaya kita ni mulia, banyak baca Quran. Nak kita ni mulia, ngapal Quran dan sebagainya. Kaitkan diri kita dengan Quran. Baik. Inilah dia ayat-ayat 1 sampai 4 menceritakan tentang Quran. Menceritakan tentang Quran. Jadi Quran ini diturunkan kepada orang kafir Quraisy pada waktu itu supaya mereka ni mengerti hukum hakam. Tapi adakah mereka ini terima hukum hakam Allah Ta'ala? Adakah mereka terima arahan Allah Ta'ala supaya mentauhidkan Allah? Sebab ayat ini, surah Makkiyah. Surah Makkiyah ni masih lagi menceritakan tentang ketuhanan dan keesaan. Menceritakan tentang kekuatan, kehebatan, keesaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Soalannya, orang kafir Quraisy ni terima ke tak terima? Dahlah turun dengan ayat Quran bahasa Arab supaya mereka mengerti. Adakah mereka terima? Kerah kepala tak nak terima. Bila mereka tak terima, Allah Ta'ala tanya, afanadribu ankumudz dzikra safha an kuntum qauman musrifin. Afanadribu. Dalam kitab tafsir Jalalain kata anumsiku. Maksud dia, adakah kamu rasa kami ni akan berhenti daripada turunkan Quran? Adakah kamu merasakan kami ni takkan turunkan Quran dah lepas ni? An kuntum qauman musrifin. An di sini dalam kitab tafsir sebut an lit ta'lil. Kerana kamu ni golongan yang melampaui batas, kerana kamu tak nak dengar dakwah Nabi Muhammad, kerana kamu tetap mensyirikkan Allah Ta'ala, apakah kamu ingat bahawasanya kami akan berhenti daripada turunkan Al-Quran? Kami akan berhenti daripada turunkan wahyu kepada Nabi Muhammad disebabkan jahatnya kamu? Muduk rasa lagu tu kau. Sedap sikit bunyi bahasa Kelantan tu, puas hati sikit. Muduk rasa lagu tu kau. Muduk rasa aku tak saya turun Quran dah kau faham ni. Sebab jahatmu ni. Quran tanya, afanadribu ankumudz dzikra safha. Apakah kamu merasakan bahawasanya kami takkan turunkan lagi Quran lepas ni? Kami berhenti lagi turunkan Quran. Adakah begitu perasaan kamu? Kamu rasa lagu tu. Sebab kamu terus berada dalam kelalaian, terus jahat kamu, terus mensyirikkan Allah. Kata pengarang kitab tafsir, tafsir Jalalain, dia kata la. Confirm tak. Sebab istifham di sini, istifham iaitu, istifham maksud dia persoalan. Adakah kamu merasakan? Persoalan ni dipanggil persoalan ingkari. Mana ingkari maknanya dengan makna tidak. Apa? Mu duk rasa aku tak turun Quran dah ke? Gitu. Kamu duk rasa aku ni tak turun Quran dah ke? Walaupun persoalan tapi dengan makna tidak. Dengan makna tidak. Dia panggil istifham, soalan yang memberi jawab tak. Soalan yang memberi jawab tak. Sama juga kalau kita tanya, siapa lagi yang boleh ampunkan dosa selain Allah? Maknanya bukan makna siapa, tapi bukan pertanyaan, dengan makna tak ada dah yang boleh ampunkan dosa melainkan Allah. Tapi persoalan, Allah Ta'ala jawab, wa man yaghfirudz dzunuba illallah. Siapa lagi yang boleh ampunkan dosa selain Allah? Tanya, tapi makna tak ada dah yang boleh ampunkan dosa melainkan Allah. Sama juga, apakah kau rasa Quran tak turun dah lepas ni sebab kau jahat? Apakah kau rasa tu bukan persoalan, tapi nak bagi tahu kami takkan berhenti turun Quran. Itu dia panggil istifham ingkari. Kami takkan berhenti turun Quran. Walaupun kamu jahat lagu mana pun, kamu buat macam mana pun,
Quran tetap turun, tetap sampai kepada kamu. Kenapa jadi macam tu? Nak bagi tahu, sebelum ni pun ramai dah nabi aku hantar. Allah Taala bagi tahu Nabi Muhammad, kau bagi tahu mereka, wa kam arsalna min nabiyyin fil awwalin. Sebelum ni pun sama juga. Orang tak terima nabi, tak terima ajaran nabi. Kam arsalna, sebelum ni pun dah ramai dah. Berapa banyak dah, dia panggil kam khabariyah. Dengan makna amat ramai dah sebelum ni. Bukan kam dengan makna berapakah. Berapakah tu kam istifhamiyah, kam pertanyaan. Ini kam bukan kam pertanyaan, kam khabariyah, kam pemberitahuan. Ramai mana dah sebelum ni kami hantar nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Ada dah nabi sebelum ni. Jadi perangai pengikut nabi ni, perangai kaum yang dihantar nabi pada ni, perangai sama juga. Apa dia? وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. Dan tidaklah datang kepada mereka seorang nabi pun, melainkan adalah mereka memperolok-olokkannya. Maknanya, sebelum ni dah biasa dah. Kami dah biasa dah. Sebelum ni pun lagu tu juga. Sebelum ni pun kami hantar nabi, kamu nganjing. Kami hantar nabi, kamu tak terima. Jadi, adakah kami berhenti daripada dakwah? Tak berhenti juga. Jadi, kamu duk rasa kami nak berhenti daripada turun Quran? Tak, kami takkan berhenti daripada turun Quran. Walaupun kamu ni duk jahat lagu tu juga. Apakah ayat ini kaitannya dengan kita? Kaitannya dengan kita nak bagi tahu, dakwah ni tidak ada istilah jemu. Tak ada istilah jemu. Malah dah aku mengajar, perangai sama je. Tak boleh. Sebab Quran kata, dia takkan berhenti turun Quran. Walaupun musrifin. Angkanu musrifin. Walaupun kamu ni, am kuntum qauman musrifin. Walaupun kamu ni perangai buruk macam mana, duk terus lawan Allah Ta'ala, tetap aku hantar Quran, aku turun Quran, tetap aku hantar Nabi SAW. Ni nak bagi tahu bagaimana Al-Quran ini mendidik kita. Dan kata pengarang kitab tafsir, kalau kita baca, hadhihi tasliyatun, dia kata, ini adalah tasliyah, satu bentuk kegembiraan kepada Nabi. Yang mana Nabi-Nabi sebelum ni pun terima benda yang sama. Nabi-Nabi sebelum ni terima benda yang sama. Bila Nabi-Nabi sebelum ni terima benda yang sama, Nabi Muhammad pun sama jugalah. Akan terima benda yang sama juga, iaitu didustakan. Orang tak percaya, itu biasa. Sebab bukan Nabi Muhammad seorang, Nabi-Nabi sebelum ni pun dah kena benda yang sama. Baik. Tapi Allah Ta'ala selepas daripada dia bagi tahu benda tu kepada Nabi, bahawasanya Nabi sebelum ni pun kena benda yang sama, makna ayat ini ayat menghiburkan hati Nabi supaya tak tension sangat, sebab benda ni biasa je pada Nabi-Nabi. Selepas tu Allah Ta'ala bagi ancaman pula kepada orang yang tak nak ikut Quran ni. Orang yang tak nak ikut Nabi Muhammad, ancaman. Ayat tadi cerita Nabi-Nabi sebelum ini kena benda yang sama, itu adalah satu bentuk hiburan, menghilangkan tension dan stres Nabi. Baik. Ayat seterusnya adalah ancaman kepada orang kafir. Ancaman. Macam mana ancamannya? فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ. فَأَهْلَكْنَا, maka kami hancurkan, kami binasakan, أَشَدَّ مِنْهُمْ, kaum yang lebih kukuh, kaum yang lebih kuat, kaum yang lebih gagah daripada mereka. Maknanya, sebelum ni, geng-geng yang lawan Nabi, kami peracur belaka dah. Kami hancurkan belaka, kami musnahkan belaka. Sedangkan mereka tu, asyadda minhum quwwah. Dari segi kekuatan, dari segi keteguhan, dari segi power, mereka lebih power daripada kamu. Kaum Ad lagi kuat, kaum Samud lagi kuat. Apa kesudahan mereka bila lawan Nabi? Hancur juga. Kalau mereka pun hancur disebabkan lawan Nabi, kamu sendiri lagi senanglah kalau Allah Ta'ala nak buat. Dalam ayat lain Allah Ta'ala sebut, awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina kanu min qablihim. Apakah mereka orang kafir Quraisy ni tak berjalan ke muka-muka bumi? Jalanlah, tengok apakah kesan buruk orang lawan Nabi. Kanuhum asyadda minhum quwwah. Sedangkan mereka tu kalau nak banding dengan kamu lebih kuat kekuatannya. Wa atharan fil ard, dan kehebatan di muka bumi ni mereka ni kuat.
Tapi sebab mereka berdosa, fa akhadhahumullahu bidzunubihim. Maka Allah Taala ambil tindakan terhadap mereka kerana dosa mereka. Ini nak bagi tahu bahawasanya kalaulah orang tu buat perangai jahat lawan Nabi, maka tak heran bagi Allah untuk buat apa yang Allah buat terhadap kaum-kaum yang dulu. Ini dia panggil sejarah bakal berulang. Istilah dia. Jadi nak bagi tahu, kita ni kena belajar juga sejarah. Sebab Allah Ta'ala ajar kita tengok sejarah. Allah Ta'ala ajar pada orang kafir Quraisy, mu tengok sejarah sebelum ni. Macam mana? Kaum Ad macam mana? Kaum Samud macam mana? Fir'aun macam mana? Madian macam mana? Kau tengok. Jadi gitu disebabkan lawan Nabi. Jadi maknanya Allah Ta'ala suruh kita ambil iktibar daripada sejarah. Ambil pengajaran daripada sejarah. Sama juga kita. Ni kita sekarang ni, di Malaysia ni. Tengok sejarah. Andai kata kita duk bergaduh lagi. Andai kata kita duk berpecah lagi. Tengok sejarah yang berlaku sebelum-sebelum ini. Macam mana kita dijajah. Tengok juga sejarah yang berlaku kepada Palestin. Duk bergaduh Palestin, ni bergaduh, akhir sekali Israel ambil. Yahudi ambil. Apakah benda tu tak mungkin berlaku kepada negara kita? Kita belajar daripada sejarah dan kita belajar daripada apa yang pernah berlaku pada sebelum-sebelum ini. Kerana Allah Ta'ala suruh kita belajar daripada sejarah sebagaimana Allah Ta'ala suruh orang kafir Quraisy ni berjalan. Tak berjalan tengok ke yamshuna fi masakinihim dalam surah As-Sajdah. Kamu sendiri kan berjalan tempat-tempat mereka. Kamu pergi tengok sendiri geng Sabak. Kamu pergi tengok sendiri. Banyak kamu tengok kehancuran-kehancuran yang sebelum ini kerana lawan Nabi SAW. Nabi-Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Habis kat situ. Tapi peliknya kamu ni, wahai golongan kafir Quraisy. Pelik kamu ni. Apa peliknya? Wala in sa'altahum. Peliknya kamu ni. Wala in sa'altahum, dan sekiranya sa'altahum, kamu tanya mereka, man khalaqas samawati wal ard, siapa yang cipta langit dan siapa yang cipta bumi. Andai katalah kamu tanya mereka, wahai Muhammad SAW, siapa yang cipta langit, siapa yang cipta bumi, la yaqulunna, pasti mereka akan berkata, siapa dia? Khalaqahunnal azizul alim, yang menciptakan semua itu adalah Allah yang gagah lagi maha mengetahui. Nak bagi tahu, orang kafir Quraisy ni, dia percaya Allah cipta, tapi pengabdian diri dia tak bagi kepada Allah. Maknanya dia percaya Allah sebagai Rabb, Allah sebagai Tuhan yang mencipta, tetapi dia tak percaya Allah sebagai Tuhan yang perlu disembah. Kalau tanya siapa cipta langit bumi, dia kata Allah cipta langit bumi. Tapi bila suruh sembah Allah, dia kata kami nak sembah berhala. Dia kata ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tak sembah pun berhala tu, tapi kami jadikan berhala tu sebagai satu medium untuk sampaikan kami kepada Allah. Yang ni sebab tu dipanggil mereka sebagai musyrikin. Mereka mensyirikkan Allah. Dia syirikkan Allah. Maknanya dari aspek siapa cipta langit bumi, dia kata Allah. Tapi dari aspek pemujaan, pengabdian, kehambaan kita kepada Allah Ta'ala, dia tidak solid murni, tulus. Tidak ada solid murni, tulus, itulah adanya syirik. Sebab dia memuja benda selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itulah, kalau kita tengok Abdul Muttalib zaman dulu kan, zaman cerita Alam Tarakai tu. Cerita Alam Tarakai kan kita ingat bagaimana bila mana tentera Abrahah waktu tu. Abrahah ni dia ditangkap kambing-kambing kepunyaan orang Mekah. Tangkap kambing-kambing kepunyaan Mekah, dia pun letak satu tempat, dia pun bagi tahu pesan kepada orang Mekah. Dia kata bagi tahu tok pengulu kamu. Bagi tahu tok pengulu kamu, bawa sini. Bawa sini tok pengulu kamu. Aku nak bagi tahu supaya tok pengulu kamu ni jangan kacau. Kami datang bergajah ni nak hancurkan Kaabah. Kami tak nak kacau-kacau kamu. Kami nak hancurkan Kaabah je. Jadi jangan lawan lah. Kami tak nak bunuh kamu. Kami nak hancurkan Kaabah je. Kata Abrahah Al-Ashram tu. Dia kata gitu. Jadi datanglah
datanglah Abdul Muttalib. Abdul Muttalib datang. Bila Abdul Muttalib datang, waktu tu kan zaman zaman orang sembah berhala. Bila Abdul Muttalib datang, jumpa dengan Abrahah. Abrahah ni bila tengok Nabi Muhammad, bila tengok apa nama Abdul Muttalib datuk pada Nabi Muhammad ni, dalam kitab tafsir ni ada ni, tafsir Al-Azhar ni. Dia tengok berjambang dan nampak muka dia nampak power. Waktu Abrahah duduk atas kursi tinggi ni, dia tengok aja Abdul Muttalib datang dengan muka yang muka gah, muka hebat ni, dia turun. Dia turun sanggup duduk bawah sama dengan Abdul Muttalib. Bila berbual dengan Muttalib, dia kata, kamu tak usah kacau aku lah, bagi tahu pada geng-geng kamu, jangan kacau aku lah, aku nak pergi hancurkan Kaabah je. Aku bukan nak bunuh kamu. Apa jawab Abdul Muttalib? Dia kata, aku ni datang semata-mata nak ambil kambing aku. Kambing rakyat aku. Kambing rakyat aku, sebab kamu dah tangkap kambing sebagai tebusan supaya aku datang. Aku dah datang, aku nak kambing je. Habis aku nak hancurkan Kaabah. Kaabah tu bukan aku punya. Kaabah tu dia ada Tuhan dia. Allah punya tu. Bila Allah punya, kalau kamu hancurkan, kami tak boleh buat apa sebab itu kepunyaan Allah. Kamu hancurkan Kaabah, Allah jawablah perangai buruk kamu. Aku nak ambil harta aku, harta rakyat aku apa dia? Kambing ni. Kamu lepaskan balik kambing ni. Kata Abrahah, aku ni bukan main lagi tabik kamu. Nampak muka hebat, rupanya aku nak rosakkan Kaabah kamu ni. Kamu relax je. Tu bukan harta aku, itu Allah punya. Tuhan punya. Bukan aku punya, itu rumah Tuhan. Buat apa aku nak kacau? Buat apa aku nak sibuk-sibuk? Itu rumah Tuhan. Kamu nak hancurkan, pandailah Tuhan buat kat kau. Bila dia keluar tu, selesai mesyuarat, dia baca apa? Dia kata, innal abda yamna'u rihlahu famna' rihalaka la yaghlibanna salibuhum wa mahaluhum abadan mahalaka in kunta tarikahum fal amru badalaka. Dia cakap dengan Allah, ya Allah, aku ni hamba. Aku ni hamba-Mu. Dan aku berusaha untuk jaga harta aku. Jadi kamu, ya Allah, jagalah harta kamu, iaitu Baitullah tu. La yaghlibanna salibuhum wa mahaluhum abadan mahalaka. Aku yakin kekuatan yang ada pada tentera Abraha itu tidak mampu untuk mengalahkan kekuatan yang ada pada kamu. Tapi in kunta tarikahum fal amru badalaka. Tapi kalau kau nak biarkan dihancurkan Kaabah tu, itu terpulang kepada kamu, ya Allah. Nak bagi tahu dia percaya ada Allah. Dia percaya ada Allah. Lepas tu dia balik ke Mekah, dia bagi tahu, kita pakat lagi pergi ke pergunungan. Sebab aku yakin Allah Taala akan buat sesuatu yang buruk kepada tentera Abraha ni. Sebab dia nak hancurkan Kaabah. Bila datang, maka Allah Taala hancurkan dia dengan burung bawa batu dan menghancurkan mereka. Itulah tahun gajah, tahun Nabi Muhammad SAW lahir. Jadi nak bagi tahu, dalam pemikiran orang Arab Quraisy pada waktu itu, adanya Allah yang mencipta. Sebab tu, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard, kalau tanya mereka siapa cipta langit dan bumi, mereka kata Allah. Tapi adakah mereka tulus pengabdian diri kepada Allah yang mencipta mereka? Jawabnya tak. Mereka tidak tulus pengabdian diri kepada Allah Ta'ala. Untuk memperolehi ketulusan inilah dihantarnya Nabi, supaya Nabi SAW datang bawa tema, bawa dakwah, ani'budullah wajtanibut taghut, supaya kamu benar-benar sembah Allah sahaja, wajtanibut taghut, dan jauhi taghut-taghut, benda-benda sesat, berhala-berhala ni, jauhkan diri daripada berhala-berhala ni. Jadi itulah dia seruan Nabi, datang untuk memurnikan tauhid. Tu yang pelik tu. Pelik macam mana? Peliknya mereka ini kalau tanya, Allah cipta. Tapi bila nak sembah, tak tulus pengabdian diri kepada Allah Ta'ala. Jadi oleh kerana itu, ayat ini turun di zaman Makkah kerana orang Mekah pada zaman itu boleh terima Allah sebagai Tuhan yang mencipta, tetapi belum dapat diterima, belum dapat menerima Allah sebagai Tuhan yang disembah, yang dipuja. Jadi kita berhenti setakat dulu. Lepas ni kita tengok apakah dia ciri-ciri atau sifat-sifat Allah Ta'ala yang dipercayai sebenarnya oleh orang-orang kafir, tapi dia tidak memuja, menyembah, memuji Allah. Ni masalahnya sekarang.
Jadi setakat tu dulu sahaja hari ni. Dah masuk Isyak. Moga-moga Allah Ta'ala berkati. Apa yang kita dengar sama-sama kita manfaatkan. Salah-salah mohon ampun dan maaf. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.